indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Ini merupakan ayat pertama daripada surah An-Nisa, salah satu ayat yang menerangkan, yang mengistimewakan sebutan terhadap kaum perempuan. Dalam ayat ini bertemulah dua hal yang menjadi pusat persoalan. Pertamanya, Allah sebagai Maha Pencipta alam dan insan. Keduanya adalah arham, iaitu silaturahim atau kasih sayang dan hubungan antara satu sama lain. Hakikatnya, manusia itu sendiri tiada daya untuk hadir sendiri di atas dunia melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dengan adanya lelaki dan wanita ini mampu menyempurnakan seorang insan yang akan dilahirkan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala melalui rahim wanita itu sendiri. Maka dalam ayat ini menerangkan bahawa wanita itu juga makhluk yang mulia di sisi agama. Bahkan dari rahim wanita juga terlahirnya sarjana-sarjana Islam yang hebat, alim ulama serta generasi penerus harapan ummah. Dapatlah kita bayangkan bagaimana perasaan kaum wanita berbangsa Arab ketika zaman jahiliyah. Setelah turunnya ayat ini, mereka seakan mendapat harga diri semula dan tidak lagi perlu menunggu kelahiran anak wanita mereka lalu dikuburkan hidup-hidup. Definisi akhlak. Akhlak berasal dari perkataan Arab iaitu al-khuluq yang bermaksud tabiat, tingkah laku atau tindakan seseorang. Ia merupakan gambaran semula jadi yang datang dari dalam jiwa seseorang dan dizahirkan melalui tindakan atau tingkah laku. Tingkah laku atau perbuatan seseorang itu baik sekiranya akhlaknya baik. Seperti pokok, apabila akarnya baik, maka baiklah pokoknya. Sekiranya akarnya rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Apakah perbezaan adab dan akhlak? Adab boleh dikatakan sebagai ilmu yang mengandungi teori kehidupan dan cara hidup sama ada secara peribadi, keluarga dan sosiopolitik. Adapun akhlak adalah keadaan jiwa seseorang di mana seseorang akan melakukan sesuatu secara refleks. Apakah kepentingan akhlak? Pertamanya, pengaruhnya sangat besar dalam membentuk perbuatan manusia dan apa sahaja yang lahir dari manusia itu sendiri. Seterusnya, yang kedua,
kita mampu mempertimbangkannya dengan cara kita berfikir sama ada perbuatan itu sesuai ataupun tidak dengan kepribadian seorang Muslim. Yang ketiga, kekuatan dorongan ke arah suatu perbuatan itu timbul dari kesedaran merasa pentingnya akhlak dan keimanan seseorang itu sendiri. Langkah menjadi wanita Muslim yang hebat. Yang pertamanya, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan tidak melakukan perkara maksiat, dan ini juga merupakan kriteria pertama. Yang kedua, taat perintah suami selagi tidak melanggar syarak dan tidak nusyus dengannya. Seterusnya, berbakti kepada kedua orang tua serta berusaha membahagiakan mereka. Yang seterusnya, menutup aurat dengan sempurna yang mampu menjauhkan diri dari fitnah yang membawa ke arah penzinaan. Berikutnya, menuntut ilmu juga merupakan kewajipan kerana wanita merupakan madrasah buat anak-anak mereka dan melaksanakan kewajipan sebagai seorang Muslim walaupun ibadahnya terbatas ketika haid. Wanita-wanita hebat dalam Islam. Ummu Imarah, seorang wanita Ansar yang mempunyai kebajikan dan kebaikan dalam dirinya, berani dan tidak takut mati di jalan Allah SWT. Adapun beliau bersama suami dan anak-anaknya turut serta dalam perang Uhud, dan pada siang harinya Ummu Imarah merupakan seorang pemberi minum kepada orang-orang Islam yang cedera, dan apabila beliau melihat orang-orang Muslim dalam keadaan hancur, dia juga turut serta dalam peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Boleh kita gambarkan bagaimana semangat dan berani Ummu Imarah ini, dan semangat ini jugalah sebenarnya yang perlu ada dalam diri seorang wanita. Meskipun wanita itu dikatakan sebagai manusia yang lemah, namun itu bukanlah alasan untuk kita berjuang dan bersemangat dalam menjaga maruah diri, keluarga, bangsa dan agama seperti mana Ummu Imarah. Ummu Mahcan, seorang wanita yang dipandang hina oleh masyarakat sekeliling dan dianggap berkulit hitam serta tidak mampu mengambil bahagian dalam memperkukuh masyarakat Islam. Ummu Mahcan juga seorang wanita miskin yang memiliki tubuh yang sangat lemah, namun Ummu Mahcan tidak menghiraukan kata-kata orang sekelilingnya. Walau bagaimanapun, Rasulullah SAW menganggap Ummu Mahcan adalah wanita yang sangat istimewa kerana pada setiap hari Ummu Mahcan akan membersihkan masjid dari kotoran dan daun-daun kering. Beliau membersihkan masjid dengan baik kerana menganggap di situlah tempat para pejuang Islam berkumpul serta tempat kegiatan kehidupan manusia. Pada suatu ketika, Ummu Mahcan meninggal dunia. Para sahabat menghubungkan jenazahnya pada waktu malam tanpa memberitahu Rasulullah SAW kerana dianggap mengganggu tidurnya. Pada keesokan harinya, Rasulullah mencari Ummu Mahcan dan mendapati Ummu Mahcan tiada. Maka Rasulullah bertanya para sahabat. Para sahabat memberitahu bahawa Ummu Mahcan telah meninggal dunia. Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk menunjukkan kuburnya, dan akhirnya Rasulullah berdoa bersama para sahabat. Maka di sini wajarlah kita mengambil iktibar dari serikandi-serikandi Islam terdahulu yang mana semangat serta ketakwaan mereka yang tinggi terhadap Allah SWT menjadikan mereka wanita yang hebat dan kuat. Meskipun wanita dikatakan manusia yang lemah, namun itu bukanlah alasan untuk kita memelihara maruah agama, diri, keluarga dan bangsa. Cabaran wanita akhir zaman. Terdapat banyak cabaran, tetapi ini adalah yang utama. Pertama, laman sosial menjadi tempat wanita mendedah dan mempamerkan diri mereka sehingga hilangnya sifat malu dalam diri. Yang kedua, mengikuti trend ataupun fashion pakaian ala barat yang tidak mematuhi syariat Islam sehingga melampaui batas. Dan yang terakhir, mengidolakan artis dengan terlalu obses melebihi cinta Allah dan Rasulnya. Itu, saya seru sahabat sekalian, wanita-wanita hebat yang di luar sana, agar kita teruslah membina jati diri kita supaya mendekati diri kita dengan Allah SWT lebih daripada segalanya. Mendekatkan diri kita dengan Al-Quran lebih daripada TikTok, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Hal ini kerana itulah yang akan menjadi bimbingan kita. Selain itu, jadikan idola kita itu adalah idola-idola yang sangat memberi manfaat, bukannya K-pop sebagainya.
perkara-perkara itu tak menjadi masalah sekiranya Twitter, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya itu tak menjadi masalah sekiranya kita menggunakan media itu dengan sebetulnya dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan terima kasih kerana menonton.